Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu dalam program Hayati Quran siri yang ke-394 bersama dengan saya Umar Aziz. InsyaAllah kita akan mulakan daripada Suratul An'am, surah yang ke-6 pada muka surat 148, bermula daripada ayat 148. Lalu muka surat 148 ayat 148. Ahlan Zabariyah Muhammad Yusuf, Irma Mas, Merwani Ahmad, Hasliza, Ninda Anis, Bunga Lawang, Ayana Sukaimi, kemudian Safia Sapian, Jamilah Ihsan, Bunga Lawang, Zimah Don, Rozana Aziz, Zaliha Kamaruddin, Norazia Mukhtar, Salina Muhammad Noor, Laila Umar, Fauzia Ismail, Zainun Hadi, kemudian Ismail Mamad, Aminah Hitam, Zuraida Siddiq, Nurhayati Yahya, Lis Daud, Suhaiza Rahiman, Ismail Sakri, kemudian Dayang Awa, dan juga Abdul Rauf Sulaiman, serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini kita nak sambung daripada mana kita dah baca terjemahan ayat ini semalam, iaitu ayat 148 pada muka surat 148 juga pada surah Al-An'am ayat yang ke-6. Maka ketika mana memulakan tentang ayat ini, maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan ayat ini merupakan satu syubhah, satu kepercayaan dan juga satu salah faham yang dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai hujah oleh orang-orang yang menyekutukan Allah dan juga orang-orang yang melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seperti yang kita akan baca dan lihat nanti, mereka mengatakan bahawa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, itu adalah kehendak Allah. Dan apa jua kehendak Allah, bererti pada waktu itu benda itu betul. Lalu apa yang mereka buat adalah betul daripada sudut perkara-perkara syirik dan juga perkara-perkara yang dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan di sini, innahum yaquluna indama yartakibuna al-qaba'ih. Maksud daripada ayat ini kita kena faham bahawa orang-orang yang melakukan syirik, orang-orang yang melakukan maksiat selalu berkata, apakah mereka berkata? Hadza amrullah, ini adalah ketentuan Allah. Wa hadza qada'uh, ini adalah keputusan Allah. Wa tilka masyiatuhu wa iradatuh, dan semua ini berlaku dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pada waktu itu mendakwa, walau sya Allah, dan kalaulah Allah mengkehendaki untuk kami tak buat, kami tak lakukan perkara-perkara ini, pasti kami takkan buat. Kalaulah Allah tak nak kami menyekutukan dia, nescaya kami takkan menyekutukan dia. Kalaulah Allah tak nak kami pada waktu itu melakukan maksiat, pasti kami tak melakukan maksiat. Ini adalah yang mereka punya dalil. Lalu mereka berkata, kalaulah Allah mengkehendaki untuk kami tak melakukan semua perkara ini, nescaya kami tidak akan melakukannya. Dan kalaulah Allah telah menetapkan kami untuk melakukan syirik dan sebagainya, maka apakah kesalahan kami? Kenapa kami diseksa? Kenapa kami dihukum?
Lalu inilah di antara kepercayaan, salah faham, syubhah yang salah, yang batil, yang ada pada orang yang menyekutukan Allah, yang ada pada orang yang melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, sebenarnya mereka ingin untuk menghalalkan perbuatan salah yang mereka lakukan. At-tahallul, mereka pada waktu itu ingin menghalalkan perkara salah yang mereka lakukan. Adakah betul maksud daripada kata-kata mereka? Lalu kalau kita faham, mereka sedang buat salah, syirik ataupun maksiat. Lalu mereka berkata bahawa semua yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Itu betul. Bahagian itu betul. Semua yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahagian yang datang selepas itu, bahawa apa yang kami lakukan pada waktu itu adalah benar kerana ianya berlaku dengan kehendak Allah, bahagian itu adalah salah yang kita akan nampak bila kita lihat ayat ini. Sebab itu bila kita lihat ayat ini, bila kita perhatikan ayat ini, bila kita hayati ayat ini, maka sebenarnya permulaan ayat Al-Quran sedang menceritakan kepada kita syubhah yang salah tadi, salah faham yang salah tadi, kepercayaan yang salah tadi, dan kemudian barulah Al-Quran memberi jawapan, dan pada ayat yang seterusnya barulah Al-Quran mendatangkan dalil, dan daripada situ barulah kita faham akan keseluruhan maksud daripada ayat ini. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala mula-mula pada awal ayat menceritakan kepada kita tentang kepercayaan, dakwaan salah yang ada pada orang-orang musyrik dan juga orang-orang yang melakukan maksiat. Apakah firman Allah? Firman Allah, sayaqul, sa terjemahannya kita dah sebut semalam, kelak, sa kelak, yaqul akan berkata. Lalu sayaqul, kelak akan berkata. Siapakah fa'il dia, pelaku dia? Allazina, orang-orang yang asyraku, mereka menyekutukan Allah. Lalu orang-orang yang menyekutukan Allah ini akan berkata, kalaulah orang yang menyekutukan Allah pun berkata begini, padahal itu adalah sebesar-besar maksiat dan dosa, maka apatah lagi orang-orang yang buat dosa yang lain, mereka pun akan mengatakan seperti itu. Lalu firman Allah, kelak akan berkata orang-orang yang menyekutukan Allah, dalam kurungan termasuklah orang-orang yang melakukan dosa. Apa yang mereka akan katakan? Ini dia. Mereka cuba mengatakan betul apa yang mereka buat. Lau, kalau, jika, sekiranya, itu terjemahannya. Sya Allah, Allah mengkehendaki. Lalu bahagian ni betul. Kehendak Allah adalah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina, masyiatullah, kehendak Allah adalah segala-galanya. Bahagian pertama ni betul. Yang tak betulnya bila kita baca kesuai ayat, di mana firman Allah, lau sya Allah, kalaulah Allah mengkehendaki, ma asyrakna, kami tidak akan menyekutukan. Maksudnya tidak akan menyekutukan Allah. Wala, dan tidak pula abauna, nenek moyang kami. Lalu kami tak akan menyekutukan Allah, nenek moyang kami tak akan menyekutukan Allah, kalaulah Allah mengkehendaki untuk kami tak menyekutukan. Lalu daripada sini kita nampak mereka pada waktu itu cuba untuk mengatakan bahawa kalaulah Allah berkehendakkan untuk kami beriman, nescaya kami beriman. Kalaulah Allah berkehendakkan untuk kami mengikuti kamu wahai Muhammad, nescaya kami akan ikut. Namun apabila kami melakukan syirik, bukan sekadar kami, nenek moyang kami, itu menunjukkan Allah berkehendak begitu. Lanafidat masyiatuh, kalaulah Allah nakkan kami untuk beriman, nescaya kami tak akan mensyirikkan Allah. Sebab itu mereka kata, apa ma asyrakna, kami tak akan syirikkan Allah kalaulah Allah nakkan begitu. So, kemudian mereka sebut wala haramna, dan nescaya kami tidak akan mengharamkan, daripada ayat-ayat 136 yang kita dah baca berkenaan tentang apa yang mereka buat. Ada tanaman yang mereka haramkan, ada binatang yang mereka haramkan. Maka mereka berkata wala haramna, dan kalaulah Allah berkehendak
nescaya kami tidak mengharamkan min syai' sesuatu apa pun. Kalau Allah nak, kalau Allah berkehendak, maka kami pada waktu itu tak akan mensyirikkan Allah, kami beriman. Kalaulah Allah berkehendak, nescaya kami tidak akan mengharamkan daripada tanaman maupun binatang ternakan seperti mana yang kami sedang buat semua ini. Lalu ini mereka punya logik dia, mereka punya pemahaman dia. Lalu itu mereka kata, kalaulah Allah nak. Sebab itu maksud daripada perkataan kalaulah Allah nak, nescaya kami takkan menyekutukan Allah. Kalaulah Allah nak, nescaya kami takkan mengharamkan sesuatu. Samalah juga macam sebahagian pemahaman manusia zaman kini. Kalaulah Allah nak, saya tak buat maksiat ni. Kalaulah Allah nak, saya tak akan buat perkara ini. Lalu sebab itu, apakah maksud mafhum mukhalif daripada ayat ini? Walakinnahu subhanahu lam yasha' dhalik. Akan tetapi Allah tak berkehendak seperti itu. Allah tak berkehendak untuk kami tidak mensyirikkannya. Allah tak berkehendak untuk kami pada waktu itu tidak mengharamkan sesuatu. Lalu itu dakwaan mereka. Allah tak berkehendak. Bal sya'alana. Daripada sini mula salah dia. Bahkan Allah inginkan untuk kami an nusyrika ma'ahu fil ibadah, supaya kami mensyirikkan Allah dengan berhala-berhala ini, dan Allah mahu untuk kami mengharamkan daripada ternakan dan binatang ternakan seperti mana apa yang kami buat. Allah berkehendak begitu. Bila Allah berkehendak begitu, sebab itu kami buat. Dan bila kami buat dan Allah memang kehendak begitu, wa qad radiya lana dzalik, bererti Allah suka. Kalaulah Allah tak suka, nescaya kami tak buat. Tetapi bila Allah benarkan, bila Allah izinkan, maka sebab itu kami buat. Bila kami buat, maka sebab itu menunjukkan Allah suka. Maka bila dah berlaku seperti ini, wahai Muhammad, kenapa engkau sibuk pada waktu itu nak memberi ancaman kepada kami? Engkau nak mengajak kami. Kerana sebenarnya semua ini berlaku dengan izin Allah, dan semua yang berlaku dengan izin Allah menunjukkan Allah suka perkara itu dilakukan. Ini logik mereka. Ini pemahaman mereka. Lalu bahagian pertama itu betul. Semua berlaku dengan izin Allah. Tapi bahagian kedua itu salah. Yang mana tak semua yang berlaku itu sebenarnya itu adalah benar, dan Allah pada waktu itu suka benda itu untuk dilakukan. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di sini seolah-olah mereka berkata dengan Muhammad, kenapa engkau nak suruh kami jangan buat syirik? Kerana Allah berkehendakkan kami buat syirik. Kenapa engkau nak kami tak boleh haramkan binatang-binatang ini? Sebab benda semua ini berlaku dengan izin Allah. Menunjukkan benda itu betul. Menunjukkan Allah suka. Maka sebab itulah Allah menyuruh Nabi SAW untuk membalas, tetapi sebelum daripada itu firman Allah, kadzalika, begitulah wahai Muhammad, kadzaba, telah mendustakan, allazina, orang-orang, min, daripada, qablihim, sebelum mereka. Begitulah wahai Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang sebelum mereka mendustakan para rasul. Mereka menggunakan justifikasi yang sama. Mereka menggunakan logik yang sama. Semua berlaku dengan izin Allah. Satu. Dan apa yang kami lakukan menunjukkan Allah redha dan Allah suka. Bahagian pertama, semua yang berlaku dengan izin Allah itu memang betul. Tetapi bahagian yang kedua, apa yang kami buat daripada maksiat dan syirik menunjukkan Allah redha dan suka ataupun benda itu betul, itu salah. Tetapi firman Allah kepada baginda Nabi, beginilah cara mereka mendustakan rasul-rasul mereka, wahai Muhammad, daripada sebelum ini lagi. Kadzalika, yang demikian itu, begitulah, kadzaba, telah mendustakan rasul-rasul yang terdahulu, allazina, orang-orang yang min qablihim, sebelum daripada mereka, daripada kalangan sebelum daripada orang-orang musyrik Mekah. Lalu daripada sini kita nampak bahawa sebenarnya apa yang berada pada zaman kita, bila kita ajak orang buat baik, bila kita pada waktu itu share kepada orang perkara yang baik, dan mereka menggunakan dalil, apa yang aku sedang buat ni sebenarnya dengan kehendak Allah. Kalaulah Allah nak, Allah boleh ubah aku.
Tetapi bila Allah tak ubah, bererti Allah redha dengan keadaan aku. Maka ini kepercayaan yang salah yang ada pada zaman Nabi SAW, bahkan yang ada daripada sebelum daripada itu lagi. Kemudian di manakah Allah Subhanahu wa taala datangkan dalil? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, baik, kalaulah kamu berkata pada waktu itu, kalaulah Allah suka, Allah berkehendak, maka nescaya Allah boleh ubah. Dan sebab itu kami dan nenek moyang kami menyembah berhala. Tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, habis tu kenapa nenek moyang kamu kena seksa? Kenapa nenek moyang kamu kena azab? Kenapa orang-orang yang dahulu kena azab? Maka firman Allah, hatta, sehinggalah zaku, mereka, iaitu nenek moyang mereka, merasakan baksana, azab-azab kami. Lalu kalaulah betul bahawa apa yang kamu buat itu adalah benar dan perkara itu disukai oleh Allah, kerana semua benda berlaku dengan izin Allah, maka Allah berfirman, kenapa mereka merasakan azab? Siapa mereka ini? Nenek moyang kamu yang kamu sebut tadi, wala abauna, dan nenek moyang kami. Habis tu kenapa mereka kena azab? Kenapa pada waktu itu mereka kena siksa? Kenapa pada waktu itu mereka kena hukum? Kenapa pada waktu itu mereka dibinasakan? Bahkan bukan saja nenek moyang kamu, umat-umat yang terdahulu. Maka dengan kena seksa dan juga kena azab, sama ada umat-umat yang terdahulu di dunia lagi kena azab, umat baginda Nabi SAW adalah di hari akhirat, di neraka. Maka ini menunjukkan bahawa walaupun ada sesuatu benda itu Allah izinkan berlaku, sebab itu pilihan manusia, tetapi menunjukkan bila Allah azab mereka, bererti Allah tak suka. Bererti pada waktu itu Allah tidak suka perkara tersebut. Allah tidak redha dengan perkara tersebut. Sebab itulah firman Allah, hatta zaku ba'sana. Lalu kenapa mereka kena azab? Kenapa mereka merasakan azab? Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cara pemahaman orang-orang yang melakukan syirik dan juga maksiat, Allah sebutkan juga perkataan ini pada surah-surah yang lain. Mereka punya cara pemahaman ini. Antaranya kita nak buka dahulu suratun Nahl. Suratun Nahl. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, juz yang ke-14. Ayat yang ke-35. Suratun Nahl, ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Muka surat 271. Muka surat 271. Surah yang ke-16 An-Nahl. Ayat yang ke-35. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala allazina asyraku, dan telah berkata orang-orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Surah Nahl, surah yang ke-35. Muka surat 271. Lau sya Allah, jika Allah mengkehendaki, ma'abadna, tidaklah kami akan menyembah, tidaklah kami menyembah, min dunihi, selain daripada Allah, min syai', sesuatu apapun, nahnu, tidak kami, wala abauna, dan juga tidak nenek moyang kami, wala haramna, dan tidak kami mengharamkan, min dunihi, selain daripada Allah, min syai', sesuatu apapun. Kami takkan haramkan apa-apa, dan kami takkan sembah sesiapa selain daripada Allah, kalaulah Allah nak. Tetapi mereka punya logik, bila kami buat maksiat, bererti itu Allah suka, sebab Allah nak begitu, kehendak Allah begitu. Lalu ini sebenarnya pemahaman yang salah. Kemudian satu lagi ayat adalah pada surah Az-Zukhruf, juz yang ke-25. Surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-20. Ini lebih kurang sama semua maksud-maksudnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-20. Surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-20. Muka surat 490. Muka surat 490.
Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, muka surat 490, ayat yang ke-20. Firman Allah, wa qalu, dan mereka berkata, lau, jika, sya'ar Rahman, Ar-Rahman mengkehendaki, kalaulah Allah nak, ma'abadnahum, maka kami tidak akan menyembah mereka, iaitu berhala. Kalaulah Allah nak, kami tak sembah berhala. Tetapi bila kami sembah berhala, menunjukkan Allah nak begitu, Allah suka begitu. Lalu kamu siapa, wahai Muhammad, yang menyuruh kami untuk meninggal berhala? Sebab itu firman Allah pada ayat itu lebih kurang sama, ma lahum bidzalika min ilm. Sesungguhnya tidak ada pada mereka itu sebarang ilmu, pengetahuan, sebarang dalil. Inhum illa yakhrusun, tidaklah apa yang mereka buat itu kecuali pembohongan, kecuali sekadar sangkaan. Maka daripada sini kita nampak inilah lebih kurang 3 ayat, bahkan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang kepercayaan orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka kata semua berlaku dengan izin Allah. Lalu kalaulah Allah nak, kami tak sembah berhala. Tapi bila kami sembah, bererti Allah nak benda yang sama. Bila kami mengharamkan, bererti Allah nak benda yang sama. Lalu Allah patahkan hujah mereka dengan dalil yang pertama. Habis tu kenapa orang-orang yang dahulu kena seksa? Kalaulah benar-benar Allah suka dengan apa yang mereka buat, Allah redha dengan apa yang mereka buat, hatta zaqu ba'sana, kenapa mereka merasai azab? Kenapa mereka kena seksa? Kena seksanya mereka menunjukkan Allah tak suka akan perbuatan mereka, akan pada waktu itu apa yang mereka syirik dan mereka sekutukan Allah dengan dia. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kamu ada dalil bahawa perbuatan kamu menyembah berhala ini adalah pada waktu itu benda yang Allah suka, maka qul, katakanlah wahai Muhammad, hal, adakah, inda, di sisi, kamu, min ilmin, daripada pengetahuan, fatukhrijuhu, kalaulah ilmin di sini diterjemahkan sebagai dalil, itu kita ambil makna yang pertama. Dalam tafsir Al-Wasit diterjemahkan juga sebagai dalil. Lalu Allah perintahkan Nabi untuk tanya kepada orang musyrik Mekah yang mendakwa dengan apa syiriknya kami, bererti Allah nak begitu. Dengan mengharamnya kami binatang-binatang yang tertentu, bererti Allah nak begitu. Maka sebab itulah firman Allah, wahai Muhammad, tanya kepada mereka, hal, adakah, inda, di sisi kamu, min ilmin, daripada dalil, ada tak dalil tentang apa yang kamu cakap? Fatukhrijuhu, kalaulah ada, maka keluarkanlah dalil itu untuk kami. Ini yang pertama, dalil yang mengatakan bahawa bila mereka sembah berhala, Allah suka. Semestinya semua berlaku dengan izin Allah, tetapi tidak semua yang berlaku itu adalah Allah suka. Sebab itu golongan yang terdahulu kena azab, mereka kena seksa atas perbuatan maksiat dan dosa. Lalu mana dalil yang mengatakan bahawa apa yang kamu buat itu Allah suka, apa yang kamu buat itu adalah benar? Maka datangkan dalil. Dan mereka tak ada dalil. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, qul hal indakum min ilmin, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hal indakum, adakah di sisi kamu daripada pengetahuan? Daripada mana kamu tahu bahawa yang kamu sembah berhala ini Allah suka? Ya, semua berlaku dengan izin Allah. Tetapi perbuatan menyembah berhala yang kamu dakwa Allah suka, maka mana dalil dia? Dari mana kamu dapat ilmu ini? Datangkan bukti dia. Dari mana kamu tahu ini? Datangkan bukti dia. Maka mereka tak ada bukti. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, in tattabi'un, tidaklah kamu mengikuti wahai orang-orang musyrik Mekah, illa zan, kecuali sekadar sangkaan kamu sangka. Orang yang buat maksiat dia kata, kalaulah apa yang aku buat ni salah, nescaya Allah boleh jadikan aku baik. Tetapi dia sendiri tak berusaha. Itu sekadar sangkaan dia sahaja. Dan inilah dalil yang diguna pakai, recycle setiap zaman, setiap masa, bahawa mereka mendakwa semua yang berlaku di dunia ini dengan izin Allah. Itu betul. Dan apa jua keadaan kami yang sedang kami lakukan ini berlaku dengan izin Allah.
Dan bila itu berlaku, bererti Allah suka, bererti Allah redha. Yang akhir itu salah. Kerana kalaulah pada waktu itu betul, kenapa ada umat yang terdahulu kena seksa? Kenapa adanya amaran tentang azab dan hukuman serta seksa? Menunjukkan ada perbuatan yang walaupun Allah izin untuk berlaku, tidak menggambarkan Allah suka dan redha. Tak menggambarkan Allah suka dan redha. Lalu inilah yang sepatutnya kita faham betul-betul. Sebab itu firman Allah, apa yang mereka katakan semua ini semuanya sangkaan. In tattabi'una illa zan wa in antum illa takhrusun. Dan tidaklah mereka kecuali mereka berbohong. Mereka ini berdusta, mereka ini berbohong. Lalu sebab itu daripada sini perlunya kita berhati-hati dengan logik akal kadangkala yang pada waktu itu cuba untuk menjustifikasi amalan yang salah, cuba sebahagian orang untuk menjustifikasi pemahaman yang salah, akidah yang salah, perbuatan yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala tegur, bawakan dalil bahawa semua yang berlaku dengan izin Allah ini adalah Allah suka. Maka kalaulah begitu, hatta dzaqu ba'sana, nescaya takkan ada orang yang kena azab dan seksa. Namun bila adanya golongan yang kena azab dan seksa, bererti ada perbuatan yang walaupun Allah izinkan berlaku, tetapi Allah tak suka perbuatan itu. Allah pada waktu itu tidak redha dengan perbuatan tersebut. Seterusnya ayat 149 pun adalah sambungan. Dan ini insya-Allah kita akan sambung esok. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Saya harap jelas apa yang ayat ini cuba untuk terangkan kepada kita. Sebab itu saya cuba untuk ulang berkali-kali. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Kita jumpa jam 3.15 pada waktu petang nanti dalam pertemuan sejarah Mekah. Kita jumpa lagi jam 3.15 nanti. Kepada yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.